Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya, ketika kamu sudah berihram, kamu boleh bertahallul. Bertahallul, makna bertahallul ialah membuka ihram. Menandakan bebas daripada mengerjakan umrah dan haji. Tetapi bukan sebarangan. Hendaklah sembelih dam yang mudah didapati. Sembelih binatang dam. Iaitulah sekurang-kurangnya seekor kambing. Sembelih binatang dam. Dihalang di sini sama ada dengan sebab perang. Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi SAW. Ataupun zaman sekarang visa tak ada. Dia dah pakai ihram. Sahabat dijudah kata tak benar masuk. Itu termasuk dengan ihsar. Dihalang daripada mengerjakan haji ataupun umrah. Ataupun ada peperangan di tengah jalan. Dia sudah pakai ihram. Ataupun ada perampok tengah jalan. Tak boleh selesai dalam masa yang terdekat. Dia sudah pakai ihram. Setengah ulama mengatakan termasuklah dihalang oleh sakit. Dia sudah pakai ihram. Sakit tak pergi nak naik kenderaan tak boleh. Maka dia nak bertahallul. Tak boleh bertahallul. Membuang pakaian ihram begitu saja. Mestilah menyembelih binatang dam. Dan bertahallul dengan makna cukur kepala. Ataupun gunting rambut. Mana-mana pun boleh. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. Dan janganlah kamu menyukur rambut-rambut kepala kamu sehingga binatang sembelihan itu sampai di tempat sembelih dan disembelihkan. Kena sembelih dulu baru boleh cukur rambut. Jangan cukur dulu baru sembelih. Syaratnya kena sembelih dulu. Apabila berlaku demikian, maka Nabi SAW memerintah para sahabatnya supaya bertahallul. Oleh kerana mereka tak puas hati dengan perjanjian Hudaybiyah, mereka tak bertahallul masing-masing. Wak senyap duduk dalam khemah. Wak tak tahu. Mungkin mereka tunggu ayat yang menasahkan perjanjian Hudaybiyah. Yang suruh berperang balik. Kerana mereka tak puas hati dengan perjanjian itu. Tulis Muhammad Rasulullah, suruh buang perkataan Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Rasulullah suruh wabak. Mereka cukup marah. Bukan marah ke Nabi, tak marah ke kafir. Kemudian orang Islam yang masuk Islam pergi ke Madinah kena atur balik. Orang Madinah yang masuk Islam murtad boleh pergi ke Mekah. Sepatutnya dia fahamlah. Orang Islam yang masuk Islam dia di Mekah tak boleh pergi ke Madinah dengan duduk Mekah. Biar dia berdakwah di Mekah. Itu tugas dia berdakwah di Mekah. Orang murtad pula biar dia lari buat habis berah dia duduk di Madinah. Biar dia lari. Dia menyakitkan orang Islam dalam keadaan yang begitu rupa. Tapi mereka tak faham. Menyebabkan mereka berat untuk melakukan tahallul ini. Akhirnya Nabi masuk ke khemah isteri dia, Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan memberitahu Ummu Salamah bahawa para sahabat radhiyallahu anhum masing-masing buat berat je. Tidak mahu bertahallul. Tak boleh balik selagi tidak bertahallul. Nak pakai buang pakaian ihram gitu tak boleh. Mestilah bertahallul. Mestilah menyembelih binatang. Kemudian cukur kepala. Lalu Ummu Salamah kata Rasulullah buat. Kata peladi korang. Buat sendiri. Rasulullah pun keluar daripada khemah. Dan terus menyembelih unta. Dikatakan 70 ekor unta ada bersama. Dibawa. Jumlah para sahabat 1,400 orang. Lalu Nabi pun sembelih binatang ternakan. Dan Nabi cukur kepala. Kalau Nabi cukur kepala, barulah orang ramai pencukur kepala ikut Nabi buat. Tak payah harah. Dia tengok Nabi buat, Nabi pakat buat pula tu. Ada di kalangan sahabat yang tak cukur, guting saja. Macam mana yang guting saja? Guting saja pun apa juga. Bukan mesti cukur. Namun demikian, cukur lebih afdal. Bila Nabi tengok ada sahabat yang guting, lalu Nabi bersabda, Rahimallahul muhalliqin. Allah Ta'ala memberi rahmat kepada orang yang mencukur kepalanya. Lalu sahabat tanya, Al-muqassirin ya Rasulullah. Orang guting bagaimana ya Rasulullah? Rahimallahul muhalliqin.
Allah Ta'ala memberi rahmat kepada orang yang bercukur. Mereka tanya, ya Rasulullah, al-muqassirin ya Rasulullah. Orang yang gunting bagaimana? Rahimallahu al-muhalliqin. Allah Ta'ala memberi rahmat kepada orang yang bercukur. Sebut 3 kali. Al-muqassirin ya Rasulullah. Rahimallahu al-muqassirin. Allah Ta'ala memberi rahmat juga kepada orang yang menggunting rambutnya. Hadis ini menunjukkan bahawa gunting untuk tahallul sudah menjadi sah. Tetapi lebih afdal ialah cukur kepala. Itu lebih afdal. Lebih baik, lebih afdal. Akhirnya mereka selesai bertahallul. Dari sini menjadi hukum kepada umat Islam sehingga hari kiamat. Cara bertahallulnya ialah buang rambut. Mereka yang kena hisar, kena kepung, kena tahan, mengerjakan haji, tak boleh menyempurnakan haji, begitu juga umrah, hendaklah bertahallul dengan menyembelih binatang dan cukur rambut ataupun gunting. Seterusnya Allah Ta'ala tambah lagi.